Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, hari ini saya dan juga rakan saya Suhaibah binti Andin Serawi akan membentangkan tajuk peradaban dan tamadun Islam di zaman Bani Umayyah, Abbasiyah dan juga zaman kemunduran Islam. Okey, seterusnya kami akan menyentuh sedikit isi kandungan. Yang pertama adalah pengenalan zaman Bani Umayyah, zaman Bani Abbasiyah, zaman kemunduran peradaban Islam, iktibar dan pengajaran, dan akhir sekali adalah penutup. Kita akan masuk kepada definisi tamadun. Okey, menurut orang Barat, tamadun ini berasal daripada perkataan bahasa Latin iaitu city ataupun civitas, dan perkataan ini bertukar kepada civilization yang dikenali dalam masyarakat Eropah pada abad ke-19 Masihi. Dan bagi golongan Arab ataupun ilmuwan Arab, tamadun dikenali sebagai umron yang membawa erti kepada pembangunan, hadarah yang bermaksud perbuatan duduk di bandar dan perilaku kehidupan yang tinggi, dan juga tamadun juga dikenali sebagai madana iaitu kemajuan dan kemakmuran hidup yang dicapai oleh penduduk bandar. Okay, bagi istilah Melayu pula, tamadun dikenali sebagai kebudayaan, kemajuan, pembangunan, peradaban dan kemakmuran yang dicapai oleh sesuatu bangsa menurut Amidun Hussein 1986, dan menurut Ismail Bakar pula, tamadun adalah pencapaian iaitu sesuatu pencapaian yang diperolehi dalam semua bidang kehidupan. Seterusnya, kita akan pergi kepada konsep tamadun Islam. Di sini saya akan menyentuh dua konsep tamadun Islam iaitu semua makhluk pada asalnya adalah beragama Islam, iaitu tunduk dan patuh kepada pencipta, tetapi kemudiannya sebahagian daripada mereka menyeleweng. Konsep yang kedua ialah mengikut prinsip Islam, semua perkara adalah halal kecuali yang telah diharamkan oleh Nas. Okay, kita akan pergi kepada ciri khusus tamadun Islam. Yang pertama, Rabbani, sempurna dan juga menyeluruh, umum dan juga idealistik dan juga realistik. Keistimewaan tamadun Islam ada 6. Pertama, kesejagatan. Kedua, keterbukaan. Ketiga, sepanjang zaman. Keempat, toleransi agama dan juga budaya. Kelima, kesatuan dalam kepelbagaian, dan yang terakhir adalah keseimbangan rohani dan juga jasmani. Seterusnya kita akan melihat peredaran tamadun Islam yang bermula pada zaman Rasulullah, beralih kepada zaman Khulafa' Ar-Rashidin, beralih pula kepada zaman Bani Umayyah, dan setelah jatuhnya Bani Umayyah, bangkit pula zaman Bani Abbasiyah, dan juga telah diganti dengan zaman kerajaan Fatimiyah, dan akhir sekali adalah zaman Utsmaniyah. Seterusnya kita akan pergi kepada zaman Bani Umayyah. Zaman Bani Umayyah, kita akan lihat kepada penubuhan, faktor kegemilangan dan faktor kejatuhan zaman Bani Umayyah. Selepas Khalifah Ali bin Abu Talib meninggal, dunia pemilihan pemerintahan Islam telah berubah daripada sistem syura kepada sistem warisan. Jawatan ketua pemerintah diwarisi secara turun-temurun atau dikenali sebagai pemerintahan monarki. Sejarah kerajaan Bani Umayyah. Asal penubuhan ditubuhkan bersempena nama Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf, iaitu salah seorang daripada pemimpin keturunan Quraisy. Pemerintahan Bani Umayyah berlaku berikutan penyerahan kuasa oleh Hasan bin Ali kepada Muawiyah.
Penyerahan kuasa itu bertujuan untuk mengelakkan umat Islam pada waktu tersebut daripada terus berpecah belah. Pengasas dan terbahagi kepada dua tahap, iaitu tahap pertama pada tahun 661 sehingga 750 Masihi. Pengasasnya adalah Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. Pusat pemerintahan di Damsyik, Syria. Gelaran pemerintah pada zaman Bani Umayyah semasa itu adalah Khalifah. Tahap kedua iaitu pada tahun 756 sehingga 1031 Masihi. Pengasasnya ialah Khalifah Abdul Rahman Al-Dakil atau Abdul Rahman. Pusat pemerintahan di Cordoba, ibu kota Andalusia. Gelaran pemerintah adalah Amir. Tempoh pemerintahan kerajaan Bani Umayyah adalah pada tahun 41 Hijrah sehingga 132 Hijrah. Bilangan Khalifah kerajaan Umayyah adalah 14 orang Khalifah. Khalifah terawal ialah Muawiyah bin Abi Sufyan, manakala Khalifah terakhir ialah Marwan bin Muhammad. Di sini adalah senarai Khalifah kerajaan Umayyah yang terkenal kerana sumbangan mereka. Pertama adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, iaitu Khalifah pertama. Beliau memerintah selama 19 tahun 3 bulan. Antara sumbangan beliau ialah menjadikan Damsyik sebagai pusat pemerintahan yang terkenal. Kedua, mewujudkan perkhidmatan pos berkuda, Diwan Al-Barid. Ketiga, memperkenalkan cop mohon rasmi kerajaan Umayyah, Diwan Al-Hatib. Menubuhkan jawatan setiausaha, jawatan cukai dan jawatan urusan awam, serta memperkasakan armada laut. Kemudian ialah Khalifah Abdul Malik bin Marwan, iaitu Khalifah kelima, memerintah selama 21 tahun. Antara beliau punya sumbangan ialah menerapkan bahasa Arab sebagai bahasa rasmi dalam urusan pentadbiran negara, mencipta wang dinar Islam pertama bertulisan Arab dan berteks Al-Quran, serta menaik taraf jabatan pos dan sistem pengangkutan awam. Kemudian ialah Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, iaitu Khalifah ke-6. Beliau memerintah selama 9 tahun 7 bulan. Antara sumbangan beliau adalah pembukaan wilayah baharu Islam seperti Andalus dan India, memperbaiki dan mencantikkan seni bina Masjid Nabawi, membina banyak masjid baharu seperti Masjid Umawi di Damsyik yang bercirikan seni bina Islam. Dan terakhir ialah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, iaitu Khalifah ke-8. Beliau memerintah selama 2 tahun 5 bulan sahaja. Antara sumbangan beliau adalah mengecualikan bayaran cukai jizyah terhadap kafir zimmi sehingga ramai yang memeluk Islam, mengeluarkan arahan rasmi kepada Ibnu Syihab Az-Zuhri untuk membukukan hadis Rasulullah SAW dan membina rumah transit untuk para pedagang, serta menarik taraf infrastruktur untuk kemudahan rakyat seperti hospital, jambatan, perigi, jalan raya dan sistem pengangkutan awam. Faktor kegemilangan kerajaan Umayyah terbahagi kepada beberapa aspek. Pertama ialah daripada segi aspek politik, iaitu memperkenalkan 4 aspek utama pentadbiran, iaitu sistem khalifah, sistem wazarah, sistem urus setia dan sistem hijabah. Menubuhkan 4 jabatan, iaitu Jabatan Cukai, Jabatan Surat Penyurat, Jabatan Urusan Am, Jabatan Urusan Cap Mohon Pemerintah, memperkenalkan sistem ketenteraan dengan menubuhkan Dewanul Judi, iaitu jawatan ketenteraan untuk pertahanan negara. Kemudian diikuti dengan penubuhan Angkatan Tentera Darat dan Tentera Laut. Manakala dari segi aspek ekonomi, iaitu menubuhkan Baitul Mal bagi mewujudkan sistem kewangan untuk mengimbangkan pendapatan dan pembelanjaan negara, menjadikan Cordoba sebagai pusat kegiatan ekonomi dan perdagangan antarabangsa, memajukan sektor pertanian melalui pembinaan sistem saliran untuk menyuburkan dan memajukan tanah pertanian. Manakala seni bina, dari aspek seni bina, kegemilangan seni bina Islam zaman kerajaan Bani Umayyah dapat dilihat pada Masjid Cordoba itu sendiri.
Daripada aspek sosial, iaitu memajukan ilmu pengetahuan dan menjadikan Kota Basrah terkenal sebagai pusat pengajaran dan penyebaran ilmu, melahirkan ilmuwan terkemuka hasil daripada kegiatan pendidikan yang pesat, menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa rasmi negara, memperkenalkan tanda bunyi atau baris kepada tulisan Arab atau baris pada tulisan Al-Quran, meningkatkan taraf kesihatan melalui pembinaan hospital pertama di Damsyik, menterjemah untuk pelbagai bidang ilmu ke dalam bahasa Arab serta mengembangkan ilmu dalam bidang kimia dan astronomi. Kemudian dalam aspek perundangan, hakim mengenakan hukuman berdasarkan ijtihad dengan berpandukan Al-Quran, Sunnah dan Ijma'. Hakim adil dalam penghakiman tanpa mengira pengaruh atau latar belakang orang yang diadili. Dan akhir sekali dalam aspek pendidikan, pusat pengajian tinggi yang menjadi pusat ilmu pengetahuan di Eropah diwujudkan. Semasa pemerintahan Hakam, terdapat 17 pusat pengajian tinggi dan 70 perpustakaan di Andalusia. Pusat pengajian berkembang di Seville Toledo, Granada. Pusat penterjemahan di Toledo berfungsi menterjemah karya tokoh Yunani ke dalam bahasa Arab. Cordoba pula menjadi jambatan ilmu antara dunia Islam dan Eropah. Kita beralih pada faktor kejatuhan kerajaan Umayyah, terbahagi kepada 3 aspek iaitu politik, sosial dan akhlak. Politik, sistem melantikan khalifah secara monarki menimbulkan perebutan kuasa dan persaingan dalam kalangan anggota keluarga. Kedua, pemberontakan oleh puak Syiah dan Khawarij serta golongan yang tidak berpuas hati dengan penubuhan kerajaan Umayyah. Dalam aspek sosial, sikap taksub antara kabilah Arab Utara dan Selatan sehingga mencetuskan perpecahan dan gerakan sulit untuk menumbangkan kerajaan. Sikap diskriminasi sebahagian khalifah terhadap golongan Mawali seperti bangsa Parsi dan Barbar dalam pemilihan jawatan gubernur. Dan dalam aspek akhlak iaitu khalifah mengamalkan cara hidup mewah dan boros dalam perbelanjaan hingga menimbulkan rasa tidak puas hati rakyat. Dan akhir sekali keruntuhan moral dalam kalangan khalifah kerana cenderung kepada hiburan dan kekejaman. Kemudian zaman Bani Abbasiyah. Seterusnya kita akan masuk kepada zaman Bani Abbasiyah. Dalam slide ini, saya akan menyentuh sejarah penubuhan kerajaan Abbasiyah, kegemilangan kerajaan Abbasiyah, faktor-faktor kejatuhan kerajaan Abbasiyah dan juga sumbangan kerajaan Abbasiyah. Penubuhan kerajaan Abbasiyah telah dinisbahkan kepada Al-Abbas bin Abdul Al-Muttalib, iaitu bapa saudara Nabi. Beliau merupakan, Al-Abbas merupakan tokoh yang paling berminat dalam sektor pentadbiran negara, dan Al-Abbas juga terlibat aktif dalam pengurusan jabatan Al-Siqayah dan Al-Rifadah. Beliau juga merupakan khalifah yang popular dalam perkhidmatannya kerana perkhidmatannya yang cemerlang sehingga telah digelar sebagai Ar-Rais. Kerajaan Abbasiyah ini bermula daripada tahun 132 Hijrah sehingga 656 Hijrah bersamaan 750 Masihi sehingga 1258 Masihi. Dan pembentukan kerajaan ini berlaku pada hari Jumaat 12 Rabiul Akhir 132 Hijrah bersamaan 28 November 749 Masihi. Pusat pemerintahannya berpindah daripada Damsyik ke Baghdad ketika Abbasiyah telah mengambil alih tampuk pemerintahan, dan khalifah telah melantik bangsa-bangsa bukan Arab iaitu Parsi dalam pemerintahan sektor swasta dan juga perkhidmatan awam mereka. Dan kerajaan Abbasiyah ini telah berkuasa selama 5 abad. Seterusnya kita akan pergi kepada khalifah kerajaan Abbasiyah. Seperti yang kita maklum, terdapat 27 orang khalifah sepanjang pemerintahan kerajaan Abbasiyah. Dan di sini saya hanya menyentuh 10 sahaja khalifah yang telah membawa banyak sumbangan kepada kerajaan Abbasiyah. Pertama,
Khalifah Abu Al-Abbas, kedua Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, ketiga Khalifah Al-Mahdi, keempat Khalifah Al-Hadi, kelima Khalifah Harun Al-Rashid, keenam Khalifah Al-Amin Harun Al-Rashid, ketujuh Khalifah Al-Ma'mun, ke-8 Khalifah Al-Muqtasim, ke-9 Khalifah Al-Watiq, yang terakhir adalah Khalifah Al-Mutawakkil. Okay, seterusnya kita akan pergi kepada faktor-faktor kegemilangan. Daripada aspek politik, kerajaan Abbasiyah telah menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara-negara asing seperti Perancis, dan sistem pemerintahannya adalah sedikit tersusun. Seterusnya, kerajaan Abbasiyah juga telah melengkapkan angkatan perang bagi mempertahankan negara dan juga memelihara kestabilan politik. Seterusnya, kerajaan ini juga telah memperkasakan institusi kehakiman. Daripada sektor ekonomi pula, kerajaan Abbasiyah pada waktu itu telah menggalakkan sektor pertanian dan juga telah membaik pulih sistem pengairan pertanian, dan zakat, jizyah dan juga cukai dan rampasan perang telah dijadikan sebagai sumber pendapatan negara pada waktu tersebut. Seterusnya kita akan masuk kepada faktor-faktor kegemilangan zaman kerajaan Abbasiyah. Okey, faktor-faktor kegemilangan dari segi sosial pada zaman tersebut, Khalifah telah membuka dasar pintu terbuka kepada orang ramai dan telah menjadikan warga negara yang pelbagai pada ketika itu. Seterusnya, dia juga telah membenarkan perkahwinan campur sesama masyarakat mereka, dan akhir sekali kerajaan Abbasiyah telah membina banyak infrastruktur untuk memudahkan masyarakat mereka. Daripada aspek pendidikan pula, kerajaan Abbasiyah telah mewujudkan Baitul Hikmah sebagai kemudahan bagi aktiviti-aktiviti penterjemahan berlaku pada waktu tersebut, dan setelah wujudnya Baitul Hikmah, aktiviti terjemahan tersebut telah berlaku dengan sangat pesat. Seterusnya, daripada aspek pendidikan, kegiatan penulisan dan juga penyusunan kitab hadis, fiqh dan tafsir Al-Quran giat dijalankan pada waktu itu. Dan pusat perkembangan dan dikenali sebagai pusat perkembangan ilmu nakli dan juga akli. Dan akhirnya telah wujudnya ramai tokoh-tokoh ilmuwan. Okay, daripada seterusnya kita akan masuk kepada faktor kejatuhan Daulah Abbasiyah. Yang pertama, disebabkan oleh perebutan kuasa Khalifah oleh putera-putera Mutawakkil. Yang kedua, kemusnahan kota Baghdad disebabkan oleh serangan daripada Hulaguhan. Ketiga, serangan daripada tentera salib. Yang keempat, kegawatan ekonomi disebabkan berlakunya rusuhan dan juga pemberontakan. Yang kelima, berlaku perselisihan kefahaman di antara golongan agamawan, dan yang terakhir adalah kelemahan pemerintahan tersebut. Okey, sekarang kita di sini saya akan berkongsi apa itu Abbasiyah secara ekonomi, iaitu A dan B adalah berasal daripada Al-Abbas, iaitu Ahlul Bait, dan B dan A pula merupakan Baghdad, iaitu kerajaan Abbasiyah pemerintahan kerajaan Abbasiyah berlaku di Baghdad. Pada huruf S dengan I pula adalah menunjukkan sistem monarki ataupun warisan, iaitu kerajaan Abbasiyah pada waktu itu kerajaan Abbasiyah telah mengamalkan sistem monarki ataupun warisan kepada sistem pemerintahan, iaitu mereka membagi iaitu pada waktu ketika itu sistem pemerintahan mereka telah bagi pas kepada keturunan mereka sahaja, iaitu daripada kalangan keluarga.
Seterusnya kita akan pergi kepada perkataan huruf YAH, iaitu ya. Iaitu kerajaan Abbasiyah telah menumbangkan kerajaan Umayyah untuk menakluk pemerintahan seterusnya. Dan bagi huruf H, kita terbagi kepada dua, iaitu hulaguhan. Yang seperti yang penerangan sebelum ini yang kita tahu, hulaguhan merupakan orang yang telah menjatuhkan kerajaan Abbasiyah ataupun merupakan salah satu faktor kejatuhan kerajaan Abbasiyah. Harun al-Rashid pula, bagi huruf H yang kedua adalah Harun al-Rashid, iaitu salah satu tokoh yang terkenal pada zaman kerajaan Abbasiyah, dan antara sumbangan beliau adalah menwujudkan Baitul Hikmah. Seterusnya kita akan pergi kepada zaman kemunduran Islam. Zaman kemunduran peradaban Islam. Pengenalan. Kemunculan kerajaan-kerajaan Islam selepas zaman Rasulullah SAW dan Khulafa' Ar-Rasyidin seperti Kerajaan Umayyah, Kerajaan Abbasiyah, Kerajaan Turki Sejuk, Kerajaan Turki Utsmaniyah, Empire Mughal India dan Kesultanan Melaka telah terbukti membawa banyak asas-asas ketamadunan dunia. Pusat keilmuan yang hebat telah mewujudkan satu tamadun Islam dan dunia yang agung. Ramai ahli-ahli sains, falsafah dan pendidik muncul dari negeri-negeri Islam, terutamanya pada zaman keemasan Islam. Pada kurun ke-18 dan ke-19 Masihi, nasib malang menimpa dunia Islam di mana banyak kawasan-kawasan Islam jatuh ke tangan penjajah Eropah dan Amerika. Selepas Perang Dunia Pertama, Empire Turki Utsmaniyah, iaitu merupakan empire terakhir Islam, berpecah. Maka merosotlah perkembangan ilmu dan kemahiran umat Islam untuk menguasai tamadun dunia. Usaha gaya hidup, pembudayaan ilmu dan kebangkitan era tamadun barat telah merebut peluang dan menjadikan segala hasil usaha umat Islam sebagai milik mereka. Antara punca-punca kelemahan umat Islam menguasai tamadun dunia yang menyebabkan tamadun Islam mengalami kemunduran adalah pertama, perbezaan mazhab pemikiran, kedua, keruntuhan moral dan sikap umat Islam, ketiga, agenda kristianisasi dan perang salib, keempat, perancangan penjajah terhadap bahasa Islam, kelima, halangan ke atas ulama dan pendakwah, keenam, kegagalan dalam sistem pengurusan dan pentadbiran, ketujuh, polisi pemisahan antara pentadbiran negara dan urusan agama, ke-8, penghalangan penerbitan kitab ilmu, ke-9, ketinggalan dalam pertumbuhan ekonomi, ke-10, penyerapan sistem sekular dalam pendidikan, dan terakhir, merahsia dan menyembunyikan khazanah tamadun Islam kepada tamadun dunia. Kita terus kepada iktibar dari sejarah kerajaan-kerajaan Islam. Seterusnya kepada iktibar dari sejarah kerajaan-kerajaan Islam. Iktibarnya, kita boleh ambil 3 iktibar daripada sejarah kerajaan-kerajaan Islam ini adalah, yang pertama, umat Islam perlu bersatu padu untuk menyelamatkan negara dari ancaman musuh. Kedua, kepelbagaian aliran fahaman membawa kepada perpecahan dan melemahkan sesebuah institusi. Ketiga, keselamatan dan kestabilan negara adalah tanggungjawab bersama dan bukan hanya berharap kepada sesetengah pihak sahaja. Penutup, apa yang kita boleh simpulkan, kejayaan sesebuah tamadun itu bergantung kepada kepimpinan pemerintah dan perpaduan rakyatnya. Jika kita lihat pada hari ini, umat Islam masih terperangkap dengan kezaliman, kemiskinan serta penindasan dari dunia. Oleh itu, umat Islam mestilah bersatu hati demi menambah baikkan kehidupan umat dan mengembalikan kegemilangan tamadun Islam. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih.